Terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera. Seramai 4 remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tawau hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 9 Jun lalu. Mereka masing-masing berumur antara 13 hingga 19 tahun itu didakwa melakukan jenayah tersebut di hadapan Magistrate Harlena Musa. Keempat-empat remaja itu dituduh membunuh Jafar Jalman 49 tahun di Taman Permainan Jalan Pesisiran Fajar Tawau antara pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Kesemua remaja terlibat menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman mati jika sabit kesalahan. Turut dibacakan Seksyen 34 Kanun yang sama iaitu menyubahati sesuatu perkara. Bagaimanapun tiada pengakuan diterima daripada keempat-empat remaja itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan mereka. Mahkamah menetapkan 16 Julai depan bagi sebutan kes di Tawau. Kesemua tertuduh turut diperintahkan terus ditahan reman disebabkan tiada peruntukan ikat jamin bagi dakwaan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan kes dilakukan Pegawai Pendakwa ASP Nur Intan Jamrin. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan 75% kes yang dilaporkan sepanjang 1 Januari hingga 23 Jun tahun ini. Kejayaan itu hasil pelaksanaan operasi bersepadu di sekitar Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Haji Majinji, kejayaan itu melibatkan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu menangkap beberapa penjenayah membabitkan sebanyak 486 kes daripada 648 kes sehingga 23 Jun lepas. Jelasnya IPD Kota Kinabalu turut mencatat penurunan indeks jenayah sebanyak 128 kes bagi tempoh sama. Sepanjang 2019 semenjak 1 Januari sehingga pada hari semalam 24 Jun, IPD Kota Kinabalu telah berjaya menyelesaikan kes sebanyak 75% yang mana daripada 646% dah telah selesai sebanyak 468 kes. Pada masa yang sama juga kita telah dapat berjaya menurunkan jenayah indeks kepada 128 kes bersamaan 18.34%. ACP Habibi menyatakan demikian dalam sidang media sempena Perhimpunan bulan Jun 2019 peringkat IPD Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Bagi Op Selamat ke-15 bermula 29 Mei hingga 12 Jun lepas, ACP Habibi memberitahu tiada sebarang kemalangan maut, parah dan cedera ringan dilaporkan. Hanya kemalangan melibatkan kerosakan kenderaan saja iaitu 213 kes berbanding 237 kes pada Op Selamat ke-13 menurun sebanyak 24 kes. Bagi laporan balik kampung sempena Op Selamat ke-15, IPD Kota Kinabalu menerima maklumat sebanyak 367 buah rumah ditinggalkan sempena musim cuti perayaan Aidilfitri 2019. Meningkat sebanyak 253 maklumat berbanding Op Selamat ke-13 pada tahun lepas. Pihaknya juga tidak menerima laporan pecah masuk rumah sepanjang musim cuti perayaan Aidilfitri tahun ini. Majlis turut menyaksikan penyerahan sijil penghargaan kepada 19 orang terdiri daripada pegawai kanan, pegawai rendah, pegawai awam, orang awam dan wartawan dari pelbagai organisasi. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOSH mencadangkan agar Kementerian Kesihatan melihat pelbagai isu pekerjaan serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP yang memberi kesan kepada kaki tangan mereka yang bertugas di semua hospital. Pengerusi NIOSH Tan Sri Lee Lam Thai berkata langkah itu bagi membolehkan Kementerian Kesihatan mengenal pasti kelemahan, seterusnya memperkenalkan penyelesaian KKP bagi menangani semua jenis kecederaan dan penyakit berkaitan pekerjaan di hospital awam dan swasta. Menurut Tan Sri Lee, langkah berkenaan perlu kerana masih terdapat kaki tangan tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP termasuk keperluan untuk memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai sehingga mengakibatkan kemalangan dalam persekitaran pekerjaan di hospital. Lebih banyak perhatian ini kepada aspek keselamatan pekerja-pekerja kesihatan, termasuk juga para doktor, termasuk juga para jururawat dan juga staf-staf yang lain. Kerana mereka juga terdedah kepada aksiden di luar.
Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari KKP Sedunia peringkat negeri Sabah, anjuran bersama NIOSH Wilayah Sabah dan Persekutuan Labuan dan Hospital Pakar KPJ Kota Kinabalu. Hadir sama pengurus NIOSH Wilayah Sabah dan Persekutuan Labuan, Wan Sarman Sakan. Menurut Tan Sri Lee, hospital mempunyai bahaya serius terutama ketika kaki tangan mengangkat dan mengalihkan pesakit. Selain itu, kaki tangan juga turut terdedah dengan kecederaan akibat jarum suntikan, tergelincir atau diserang pesakit maupun pelawat yang agresif. Tambah beliau, kemalangan melibatkan kaki tangan hospital semasa pergi dan pulang dari tempat kerja juga membimbangkan, di mana 554 kemalangan direkodkan melibatkan kaki tangan Kementerian Kesihatan bagi tempoh 2014 hingga 2016. Daripada jumlah itu, kemalangan paling tinggi melibatkan jururawat iaitu sebanyak 295 kes, diikuti pembantu perawatan kesihatan 91 kes, penolong pegawai perubatan dan pegawai perubatan masing-masing 35 kes, pemandu 31 kes, pembantu penyediaan makanan 15 kes dan lain-lain kategori jawatan 52 kes. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah komited membangunkan infrastruktur di kawasan luar bandar, terutama di 5 daerah di Sabah yang berada pada paras kemiskinan pendapatan isi rumah. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata usaha membawa pembangunan di kawasan luar bandar, terutama kawasan yang dikategorikan daerah termiskin di Malaysia, antaranya daerah Pitas, Paitan dan Beluran, akan terus digandakan. Menurut Datuk Iwan, bagi tujuan itu beliau akan memohon peruntukan tambahan daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Persekutuan Datuk Seri Rina Muhammad Harun serta Menteri Hal Ehwal Ekonomi Negara Datuk Seri Azmin Ali ke arah mencapai misi membangunkan kawasan luar bandar di Sabah. Antara lainnya membincangkan soal keperluan peruntukan tambahan bagi pembangunan luar bandar Sabah, termasuklah jalan-jalan perhubungan desa yang mana jalannya kita perlu naik taraf daripada jalan gravel ke jalan konkrit misalnya. Itu pun kita minta satu perbincangan khusus dengan beliau. Tambahnya, penduduk di kawasan luar bandar Sabah amat dahagakan pembangunan infrastruktur yang sempurna, terutama sistem jalan raya, bekalan air bersih dan bekalan elektrik. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam lawatan kerja beliau bersama rombongan di Kampung Abuan Paitan, Kampung Sungai Tangkarasun, Klinik Kesihatan Tangkarasun dan Idesa Mukim Tangkarasun, Paitan, Beluran. Jelasnya KPLB Sabah menerima peruntukan sebanyak 72 juta ringgit, tetapi peruntukan berkenaan telah diagih-agihkan kepada wakil-wakil rakyat di seluruh negeri selain 14 juta ringgit untuk program pembasmian kemiskinan di kawasan luar bandar di Sabah, dan peruntukan berkenaan tidak mencukupi untuk membangunkan kawasan luar bandar di negeri ini. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.